Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Cikgu Jack. Hari ini tak ada buat editing, tak ada buat cinematic video, sebab hari ini aku nak bercerita tentang pengalaman aku travel. Silap aku dah travel ke, pertama sekali aku pernah pergi ke Australia, Perth. Yang kedua aku pergi ke Jepun. Kemudian aku pergi ke Singapura. Dan last kali aku pergi ke Bali. Jadi daripada banyak-banyak 4 negara yang aku pergi ni, hari ni aku nak cerita pasal Bali lah, Indonesia. Memang negara Indonesia. Jadi memang banyak pengalaman-pengalaman aku masa aku travel. Tapi aku nak cerita Bali ni, berkaitan dengan Bali ni disebabkan oleh aku tengok banyak YouTuber daripada Indonesia yang bercerita tentang Malaysia, dan aku nampak banyak yang membuat perbandingan lah antara negara mereka dengan negara Malaysia. Tapi aku rasa terlalu ramai sangat YouTuber Indonesia yang bercerita berkaitan dengan perbandingan antara Malaysia dengan Indonesia, negara maju lah, apalah, berbandingkan dengan kehebatan pendidikan di Malaysia berbandingkan dengan Indonesia. Bagi aku benda-benda begini memang orang Malaysia suka tengok lah. Tapi bagi aku sendiri, apabila terlalu ramai yang buat konten seperti ini, ia macam terlalu membanding-banding bezakan. Walaupun ada YouTube creator yang kata dia bukan membandingkan, dia nak ambil sebahagian daripada untuk sebagai pengajaran, pembelajaran, supaya rakyat-rakyat Indonesia mengambil iktibar dari kemajuan negara jiran contohnya. Dan banyak juga aku tengok berlakunya pertelingkahan di dalam media sosial. Jadi sebenarnya sebelum aku nak masuk pengalaman aku ke Indonesia, Bali ni, aku nak cerita sedikit lah. Malaysia, orang Malaysia ni, YouTuber Malaysia ni jarang nak membandingkan negara Indonesia dengan Malaysia. Tak banyak sebenarnya. Kalau ada pun dia tak se-famous Indonesia, sebab Indonesia ni dia punya community YouTube di seluruh YouTube memang, aku rasa Indonesia ni dia punya, mereka ni buat konten yang fresh kadang-kadang. Tapi oleh kerana terlalu banyak yang menjadi ikutan, di mana dia compare Malaysia dengan Indonesia. Okay? Bukan kerana Malaysia tak nak buat konten membandingkan Malaysia dengan Indonesia. Cuma bagi aku, aku tak nak compare mana-mana negara dengan negara aku. Sebab apa? Itu negara mereka dan ini negara aku. Kira aku bersyukurlah dengan negara Malaysia. Kalau orang nak kata maju ke, nak kata mundur ke, apa ke, itu terpulang kepada mereka. Tapi aku bersyukur duduk di Malaysia, itu saja. Dan aku tak nak compare apa-apa. Sebab apabila terlalu banyak YouTuber Indonesia yang membanding beza antara Malaysia dengan Indonesia, maka rakyat-rakyat Indonesia yang melihatnya akan rasa macam sedih lah. Sebab negara mereka dibandingkan negara orang lain. Kalau dari segi kebaikan tak apa lah. Kadang-kadang mereka kata Indonesia ketinggalan daripada Malaysia. Bagi aku itu nonsense semuanya. Kalau kita nak membanding beza, jangan terlalu cakap ekstrim sangatlah. Dan ini aku nak bercerita sedikit masa aku travel dekat Bali, apa yang aku dapat, pengalaman aku di Bali. Walaupun dalam masa seminggu, walaupun aku tak pergi ke Jakarta, bandar-bandar besar, tapi aku pergi ke Kepulauan Bali.
Sebab aku suka tengok benda-benda yang macam berkait rapat dengan rakyat-rakyat. Contohnya kalau di Bali, tak silap aku, majoriti dia beragama Hindu, dan ada juga Islam dan Kristian pun ada, tapi kuatnya adalah Hindu lah. Jadi pertama sekali aku ke Bali ni sebab yang tak silap aku pergi ke Bali disebabkan oleh tiket yang murah. Aku naik Air Asia tu. Jadi pergi ke sana disebabkan oleh perbelanjaan pun murah, hotel murah. Itu aku upah supir ni macam pemandu pelancong lah, pun murah. Silap aku dalam masa seminggu dia akan bawa satu tempat ke satu tempat. Kau list down je apa yang kau nak pergi, tempat mana kau nak pergi, dia akan bawa. Jadi sini aku highlight yang pertama. Rakyat di Indonesia ni, contohnya di Bali ni, aku tak tahu lah mana-mana seluruh pelosok daerah Indonesia, tapi di Bali ni aku nampak rakyat dia memang rajin. Aku tengok yang menjual kuih ke apa, yang menjual kuih di tepi jalan bawa bakul tu, aku tengok kebanyakannya orang berumur, yang muda lah, yang muda. Kalau kita yang jual kuih ni orang tua banyak, orang muda tak ada kerja jual kuih. Ya. Jadi itu yang pertama sekali. Tapi aku tak berani lah nak pergi sebab aku merasa was-was kehalalan makanan di tepi jalan. Jadi aku tak berani lah. Tapi aku respect dari segi kesungguhan, kerajinan mereka. Dan satu lagi, yang kedua, mereka ni golongan-golongan orang yang kreatif. Kreativiti mereka memang bagus. Kalau kau berada di kawasan, contohnya di Bali, dalam perjalanan aku di Bali nak satu tempat ke satu tempat, jadi satu kawasan ni kalau dia lebih kepada pengeluaran barang yang berasaskan kayu, mereka akan buat kayu saja. Satu jalan daerah tu cuma berkaitan dengan arca-arca kayu, patung-patung kayu yang mereka ukir. Kalau ke tempat kemudian kalau habis kawasan tu, ada satu tempat lagi, mereka lebih kepada kaca. Mereka buat benda-benda yang dihasilkan dengan kaca. Contohnya barang-barang perhiasan rumah. Satu lagi, lalu di satu tempat, ada tempat di mana mereka hasilkan sampan yang sudah lama, dia orang ambil dan kemudian dia orang kreatif lah, dia orang ubah suai supaya sampan yang rosak tu, papan-papan kayu dia digunakan untuk buat perhiasan rumah. Satu tempat lagi kita jumpa batu-batu, dia orang buatlah apa-apa berkaitan dengan batu. Satu tempat lagi kalau besi, dia buat yang berkaitan dengan besi. Jadi dia orang memang kreatif. Dan aku ada pergi ke satu galeri lukisan. Aku tengok lukisan yang memang best. Aku ni minat lukisan. Bila tengok lukisan dia, aku rasa nak beli semua. Dia buat lukisan padi, sebab di sana banyak padi-padi kan. Aku ada pergi satu tempat Tiga Lalang tu kawasan padi, kawasan berbukit tu yang aku main buayan tu, swing tu. Kalau korang pergi ke Bali, dah satu daerah kawasan, tak tahu kan, dia nampak macam kampung lah, tapi dia crowded, jalan dia sempit, dan kebanyakan kenderaan di sana adalah motosikal, memang banyak. Dan bunyi horn tu memang aku pernah tengok YouTuber daripada Indonesia, dia kata bunyi klakson ataupun horn di Malaysia kurang, ataupun hampir tak dengar pun bunyi horn. Tapi di Bali aku pergi, memang setiap kali aku naik ada di jalan raya memang berbunyi horn. Setiap supir aku pun sering tekan horn. Tapi ada sebab dia, kenapa mereka banyak membunyikan horn. Kalau di Malaysia lain. Satunya faktor dia jalan mereka agak sempit, dan jalan mereka kadang-kadang kita tak tahu di mana lorong yang keluar masuk. Jadi bagi mereka horn ini klakson ni adalah kaedah untuk menegur. Bila dia orang horn, dia tahu. Contohnya kalau ada kenderaan di hadapan, motosikal, kereta kami kat belakang, dia dah horn dah, walaupun kenderaan depan tu, motosikal tu
ke kiri ke kanan, tapi dia horn. Maksudnya dia menyapa, maksudnya menegur lah, "Oi, aku ada kat belakang ni." Itu contoh dia lah. Jadi di situ aku tengok dia orang macam ni, interaksi mereka di jalan. Tapi bagi kita yang tak biasa, kita akan rasa macam benda tu annoying lah. Tapi bila aku berada dekat sana, aku tahu kenapa, sebab apa klakson ataupun horn selalu dibunyikan. Kerana jalannya. Dan kemudian di Bali, rata-ratanya adalah kuil-kuil, tempat sembahyang Hindu. Memang kalau korang tengok, memang nampak macam zaman ancient punya lah, zaman-zaman dulu kala lah, kalau korang nampak bangunan-bangunan. Dan yang aku tahu, bangunan-bangunan di sini tak boleh dia ketinggian ya, berapa tingkat dia tak boleh, berapa tingkat silap aku, tak boleh lebih daripada berapa tingkat. Sebab memang tak boleh didirikan bangunan hotel-hotel yang tinggi-tinggi. Itu ada yang supir aku kata, dia ibarat macam untuk kan kuil yang banyak kan, dia tak nak banyak bangunan-bangunan mewah megah yang lebih hebat daripada kuil ni. Maksudnya mereka dari segi penjaga dari segi keagamaan Hindu dia ni, dia lebih kuat, dia beri utamaan kepada kuil-kuil lah. Tapi kalau salah, tolong dia berbetulkan lah. Itu yang aku dengar lah. Kemudian di Bali ni, dia banyak tempat menarik. Memang banyak tempat menarik. Sampai aku sampai sana pun aku luas mata memandang. Aku nak explain, aku ambil gambar pun memang tak boleh lah aku nak explain. Walaupun aku ambil gambar banyak-banyak, aku tak boleh nak bawa rasa wow aku tu, rasa keterujaan aku tu, aku nak tunjukkan korang dalam bentuk gambar, memang tak boleh. Korang kena pergi sendiri lah. Dan juga tak jugalah Indonesia ni jenis korang tengok orang-orangnya yang kalau dia tahu korang Malaysia, anjir, bocah apa tak ada. Itu yang kita biasa tengok mas dekat komen lah media sosial. Sebenarnya rakyat-rakyat dia okey sebenarnya. Dan yang satu lagi cerita yang aku dengar berkaitan dengan orang Indonesia ni, dia punya nationalism amat tinggi. Maksudnya Cina pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Bayangkan, bercakap dalam bahasa Indonesia. Kemana-mana pun dia orang pergi, mereka Cina ke apa ke, mereka akan bercakap dengan menggunakan bahasa ibunda itu, bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia ni aku faham, dan bahasa mereka ni memang seni. Aku rasa seni lenggok bahasa dia orang ni memang, kalau kita dengar lagu Indonesia pun macam ada sesuatu lah bahasa mereka ni. Walaupun dia lebih kurang sama dengan bahasa Melayu, tapi itulah. Sebab aku biasa tengok cerita Indonesia, aku baca buku Hamka, aku baca buku penulisan Khairil Anwar. Dia orang punya bahasa Indonesia tu, walaupun ada sedikit persamaan dengan bahasa Malaysia, tapi bila kau baca, dia punya penjiwaan bahasa dia tu memang tinggi. Jadi di sini aku tak nak cakap banyak lah dengan pengalaman aku tu pun tak banyak sangat. Pengalaman aku dengan personal orang Indonesia pun tak banyak. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu dekat korang, tak kira lah orang Indonesia ke orang Malaysia ke, kita kena keluar daripada kepompong tempat kita. Kita kena tengok tempat orang. Jadi kita tak boleh judge terus satu-satu kaum, masyarakat ataupun rakyat-rakyat orang lain, negara lain. Kita tak boleh judge terus melalui media sosial, sebab media sosial ni terlalu vulnerable untuk orang-orang yang rasa dia macam dia kuat, dia nak kecam semua, tapi dia sebenarnya tak ada pengalaman, tak ada didikan yang betul lah. Dia tak rasional lah dari segi moral dan civic lah. Dan kita kan tahu kalau di media sosial ni kita boleh cakap apa saja, sebab tak nampak muka, kita type terus. Dan aku tahu kecaman-kecaman daripada rakyat Malaysia pun lebih kurang sama saja. Kita pun faham bahasa-bahasa dia orang pun faham juga bahasa kita.
Jadi kita sebagai netizen yang berfikiran waras dan boleh menilai yang mana baik yang mana buruk, kita ambil yang baik, yang buruk itu, yang negatif tu kita tolak ke tepi lah, ignore saja. Dan bagi rakyat-rakyat Indonesia, mana tahulah yang ada yang menonton, kita Malaysia Indonesia adalah serumpun. Bahasa kita pun seakan-akan sama. Kita boleh bercakap. Aku pun ada kawan-kawan daripada Sambas Indonesia, sebab aku berada di Sarawak, dekat dengan di Kepulauan Borneo, memang dekat lah. Ada rakan aku yang berniaga di Kuching Sarawak ni, yang menjual bakso, iaitu Arif. Dia berniaga di sini, berkahwin dengan adik rakan aku dan buka bisnes di sini. Dan aku tengok dia memang jenis orang yang sungguh-sungguh tabah dan kuat berusaha. Dia buat bakso tu, dia bawa apa segala yang dia belajar dari Indonesia berkaitan dengan bakso, bawa ke sini berniaga. Relax ya. Walaupun kita tahu mungkin ada sebahagian masalah-masalah yang dia hadapi, kekangan-kekangan yang dihadapi, tapi dia tidak tidak memutuskan semangat dia untuk meneruskan perniagaan bakso dia. Okey, siapa rasa nak makan bakso member aku ni, pergi dekat The Bimus Bakso Mamang. Ini tak berbayar. Ini disebabkan oleh aku suka dia punya semangat. Aku kalau jumpa dia pun aku akan bercakap berkaitan dengan perniagaan, dengan berkaitan dengan semangat kendiri. Memang aku selalu bercakap dengan dia sebab aku suka bercakap dengan orang Indonesia ni. Dia punya bahasa dia, dan aku boleh relate benda-benda yang aku bercakap dengan mereka dengan aku lah. Dan aku juga suka kalau aku lagi suka kalau bercakap dengan orang Indonesia yang banyak pengalaman, yang sudah berumur. Sebab apabila dia orang bercakap berkaitan dengan sejarah-sejarah Indonesia, apa yang mereka tahu, benda-benda yang kita tidak tahu di Malaysia ni, mereka bercerita tentang zaman-zaman mereka, macam mana mereka berada di Malaysia, macam mana mereka bergaul dengan rakyat-rakyat Malaysia. Itu dah cukup membuat aku rasa macam benda ini yang aku nak sebenarnya. Bukan kita nak membanding beza. Kita rasanya membanding beza ini tidak membawa apa-apa manfaat. Okey? Jadi setakat itu saja daripada aku. Cakap banyak pun tak guna. Jadi jadilah netizen yang orang cakap bermoral, mengamalkan nilai-nilai civic. Aku dekat sekolah mengajar pendidikan moral dengan civic dulu. Jadi sikit sebanyak aku tahulah sedikit berkaitan dengan civic dan moral. Rational, relevant, bertanggungjawab, apa lagi, macam-macam lah. Okey. Jadi jangan lupa subscribe channel aku, dan sekiranya ada kesilapan semasa aku bercakap, aku mohon maaf. Di hari yang mulia ini, tak lama lagi nak hari raya, kita akan sama-sama menyambut hari raya Aidilfitri. Dan juga kepada rakan-rakan aku yang menyambut tahun Gawai Dayak, diucapkan selamat Hari Gawai Dayak. Dan jangan lupa stay at home. Kalau nak berziarah, pastikan kita ikut SOP yang telah disarankan oleh kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.